satu sumber roh. Ki dia adalah sumber roh. Sebab itu kalau kita jumpa dengan agama selain daripada agama tauhid, foundation dia akan banyak membicarakan soal roh. Biasa jumpa dengan geng-geng makrifat, geng-geng makrifat sebagainya ni, dia akan bercakap tentang ni dalam diri ni. Soal kenal diri, kenal Tuhan tu. Ilmu mengatakan kenal diri dalam diri itu adalah merujuk kepada roh. Baik, akidah siapakah yang menjadikan roh ni sebagai foundation? Of course adalah Islam. Allah sebut apa tentang roh? Malah menjadi, kalau kita tengok asbabun nuzul kepada ayat tentang roh ini, orang Yahudi ataupun orang nak ujikan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah mereka bertanyakan kepada ahli kitab, nak test sama ada dia ni seorang Nabi atau tidak, nak tanya soalan apa. Antaranya soalan yang ditanya adalah berkenaan dengan roh. Tanyakan kepada Muhammad itu tentang roh. Apa Allah jawab? Bila orang Yahudi ni dah bagi soalan kepada musyrikin Mekah, tanya kepada Nabi. Lalu mereka bawa soalan tu, bertanya kepada Nabi, dan wahyu turun. Allah Ta'ala menyebut apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika ditanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang roh, katalah bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu mengenainya hanya kecuali sedikit saja. Yang ni foundation agama tauhid ni. Orang Yahudi yang dia dah dapat pengalaman wahyu di kalangan para nabi mereka terdahulu, dia faham bahawa kalau dia seorang nabi, dia tidak akan mengulas soal roh ni. Dia tidak akan kata bahasa kita ni goreng lah. Tak akan ada jawapan yang bertuntas cerita roh ni begini, begitu, begini. Tak akan ada. Prinsip di situ. Jadi kalau ditakdirkan for the sake of discussion, kalau kita kata kalau nabi ni boleh jawab soalan tentang roh tu, apa jawapan orang Yahudi nanti akan jawab? Dia kata confirm. Dia kata ini ada sama ada dia ahli falsafah ataupun dia ni adalah penganut paganism. Seorang yang menganut bahawa semua alam ni adanya semangat. Bahasa orang Melayu sebut semangat. Semangat kalau kita buka dalam DBP ni, dia sebut, dia kata bahawa terdapatnya ruh-ruh di sekitar ni. Di pokok ada ruh, adanya semangat kan. Jadi semua hidupan ni ada ruh. Baik, bagaimana mereka berfalsafah mengatakan bahawa semua ini adalah berasal daripada sumber yang satu tadi, yang Brahman tadi. Ataupun dalam bahasa lain disebut dalam falsafah Tao, disebut sebagai Tao, yang kosong yang satu tu. Kalau dalam falsafah Neoplatonism disebut sebagai The One. Kalau dalam falsafah lain disebut Monad, disebut dengan pelbagai-pelbagai nama. Malah dalam Sufi sendiri, Sufi falsafi, mereka menyebut yang kosong itu sebelum wujudnya Tuhan, dia mengatakan itu adalah Huwa ataupun Hu. Yang diratik Hu itu merujuk pada tu lah. Daripada yang kosong satu sumber tenaga roh ini, dia telah berpecah, dia telah emanasi, ataupun dalam bahasa Arab disebut faid, dia telah melimpah. Dan satu dia melimpah seperti yang melimpah, menyebabkan wujudnya, orang kata yang satu tadi berpecah menjadi dataran-dataran yang martabat kedua, ketiga, keempat. Ini seperti mana martabat 7 lah. Ya, kalau kita tengok bagi fatwa orang bincang isu-isu makrifat ni, mereka akan bincang ada martabat-martabat ni. Mereka memahami bahawa dengan roh ni boleh bertembangan. Roh ni bila orang mati, roh ni boleh bahas tentang roh tu. Sebab tu foundation dia tak sama dengan kita. Tiba-tiba orang Melayu kita ni tiba-tiba buat cerita filem hantu, boleh juga syarah tentang roh ni boleh terbang, buat ganggu orang sebagainya. Sedangkan apa yang dipromosi itu akidah tu bukan daripada akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin dan di sebelah kiri saya Abang Johan kita. Dan di sebelah kanan kita ialah Markus. Betul ya saya sebut Markus? Marsidus. Saya nak sebut nama dia memang tergeliat lidah, memang susah. Abang Johan lagi tak disebut nama dia. Jadi alhamdulillah kita ada hari ini untuk kita buat reaction secara berjemaah. Macam semalam juga cerita dia, kami akan ulas apa yang kami nak sembang berkaitan tentang isu ni. Dan sahabat-sahabat juga boleh bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita akan buka peluang kepada sahabat-sahabat juga untuk react berjemaah. Kalau boleh tak ada soalan lah, sebab kita bukan mengaji. Soalan lagi tadi soalan tadi ya. Jangan bertanya soalan sekarang ni. Ni kita punya slot kita, awak bagi pandangan, bagi jelas dan sebagainya. Sahabat-sahabat, kita pergi kepada Abang Johan dulu lah. Abang Johan kita dia tak sabar lah dia. Rambut merebang elok dia. Nasib baik dia tak gantung atas tu. Kalau gantung atas tu, semalam saya ada cabang. Saya kata, kalau betul Pontianak ada, jumpa saya semalam. Semalam tak ada.
Dia off kot Dia semalam. off day, betul Sebab betul. kita ada perkampungan sunnah sini, jadi dia tak berani lah. Dia tak mana datang. Mungkin dia off day juga lah. Tapi mungkin abang boleh cerita sikit berkaitan tentang isu apa dia berkaitan tentang isu hantu-hantu ni ataupun isu roh yang orang duduk sebut banyak ni. Apa pandangan abang berkaitan tentang isu macam ni? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Syabuddin dan juga Hercules. Okey. Martulis apa tadi? Marsirius. Terima kasih, maafkan saya. Sebenarnya saya di sini bercakap sebenarnya apa yang saya kongsikan selama ini dengan anak-anak saya saja sebenarnya. Apa yang saya tahu, saya kongsikan banyak bersama anak-anak saya dan apa yang saya kongsikan hari ini adalah pengalaman saya berkongsi dengan anak-anak saya mengenai tahyul mahyul ni. Ya, kan? betul. Sebab saya dengan keluarga adalah peminat nombor satu cerita hantu. Memang cerita hantu. Sosok-sosoknya ada botol hijau ada. Di tangkap-tangkap hantu ni memang saya minat. Sebenarnya saya tak nak cerita pasal apa yang diorang buat dengan hantu-hantu ni. Ya. Saya nak suka bercakap dengan anak saya tentang apa yang diorang percaya. Kalau diorang tak percaya, diorang takkan buat benda tu. Saya selalu cakap dengan anak saya, buat dengan apa yang you percaya. Sebab itu kita ada rukun iman. Betul. Kan? Rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, rasul, qada dan qadar dan hari kiamat. Betul. Kalau kita percaya pada Allah, kita kena percaya pada Allah tapi Allah tak nampak, ghaib. Tapi kita kena percaya. Percaya pada malaikat, benda yang sama, ghaib. Percaya kepada kitab itu nyata. Betul. Walaupun tidak dicakap percaya kepada Al-Quran, tidak. Dia kata percaya kepada kitab. Sebab kita ada 4 kitab. Betul. Betul? Percaya qada dan qadar, kepada rasul. Rasul adalah orang-orang terdahulu yang kita tak nampak. Dia consider ghaib. Betul. Qada dan qadar dan juga hari kiamat pun tak nampak. Yang nampak kat situ saya bagi tahu anak saya hanyalah Al-Quran. Al-Quran sajalah yang akan mengajar kita dan Al-Quran itu adalah petunjuk dan panduan untuk kita bawa dalam kehidupan. Betul, Betul? saya setuju. Setuju Rasa macam nak jadi anak Abang Johan. Nanti kita pergi kita tukar bin. Okey. Okey, terus. Jadi dia bergantung kepada apa yang seseorang itu percaya sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang kita percaya hantu tu adalah. Dia bergantung kepada ilmu yang kita belajar dalam Al-Quran itu. Sebab kalau dalam Al-Quran adalah kitab yang di-upgrade keseluruhannya daripada kitab-kitab sebelum ini. Contohnya dekat Injil dah bagi tahu dulu untuk maaf, Injil dah bagi tahu dekat Nabi Isa untuk sunat dulu. Ya, betul. Maknanya sebelum Al-Quran bagi tahu sunat, Masuk Jawi. telah Telah disebut sebelum tu. dah disebut. Maknanya Kitab-kitab. Nabi Isa kita dah sunat dulu. Betul. Nabi Isa dah tak makan babi dulu. Sebelum Quran bagi tahu. Betul. Maknanya Quran ni adalah upgrade, dia tambah aqimus solah. Baru dia tambah upgrade sebab Injil, Taurat dengan Zabur tak ada solat. Kan hanya buat kebaikan, dia more kepada tauhid. Betul? Padu. Kan dia more Kan padu tu. kan ke tak kan? Dia Padu kitab-kitab sebelum ni more kepada tauhid, more kepada apa yang mereka percaya. Sebab mereka kitab sebelum ni semua suruh bagi tahu Allah itu satu. Betul. Betul? Sembahlah Allah. Mereka tetap dengan kepercayaan mereka sembah lembu, sembah matahari, Benar. sembah selain daripada Allah. Ini yang perlu diterapkan adalah iman. Iman maksudnya adalah percaya. Sebab itu kita ada rukun-rukun kepercayaan, iaitu rukun iman. Al-imanu an tu'minu billahi. Oh, padu. Sambung lagi. Wa Fadal. malaikatihi. Aiwa. Wa kutubihi. Aiwa. Wa rusulihi. Masih. Apa tu? Terus. Terus. Kita santai-santai lah santai-santai. Wal yaumil akhir. Aiwa. Wa amina bil qadri wa khairihi wa syarrihi wa khairihi. Aiwa. Betul? Ya, betul. Ada Markus saya sebut. Hadis Sahih Muslim. Aiwa. Itu yang maknanya setiap apa yang kita amalkan kita harus ada dalil, ada keterangan. Sebab turunnya, sebab kalau nak cakap ketentuan dunia ni, kalau saya salah betulkan Confirm. ketentuan dunia ni sebenarnya halal. Kita boleh makan babi, kita boleh minum arak, kita boleh membunuh, kita boleh buat apa saja atas ketentuan dalam dunia ni. Sehingga turunnya ayat Al-Quran bagi tahu ini tak boleh. So dia terbatas untuk kita. Makan babi tak boleh. Sebelum ni makan babi. Tak boleh dah lepas ni.
Betul. Kita tak boleh nak membunuh. Oh, syok membunuh. Tak boleh dah membunuh. So ada ayat Al-Quran yang bagi tahu itu yang membuatkan kita stop buat benda-benda tu. Tapi dalam bab akidah, dalam bab agama, sebenarnya haram kita solat, haram kita puasa, haram kita beribadat, haram kita pergi haji. Sehingga turunnya ayat Al-Quran, aqimus solah, baru kita solat. Sebab ada suruhan. Kalau tak ada suruhan, kita tak boleh nak pandai-pandai. Macam mana nak solat? Aku nak buat satu benda untuk yang macam nampak baik. Tak boleh. Sebab kita kena ada aqimus solah, baru kita solah. Tawa'atuz zakat, baru kita bayar zakat. Tawarka'u ma'ar raki'in. Jangan diam, cakaplah, dah takut. Padu. Tak, ini apa yang saya tahu, yang saya share dekat anak-anak saya. Cantik. Saya share sebab saya nak tekankan tentang kepercayaan, rukun iman. Apa yang kita percaya je sebenarnya. Sebab kalau kita percaya benda tu, itulah. Sebab kita kena ada ilmu, belajar, percaya dan amal. Kita tak boleh nak beramal tanpa ilmu. Betul. Dan kita tak boleh ada ilmu tapi tak beramal. Dia ibarat satu pohon yang rendang tapi tak berbuah. Ui, Apa kita akan rasa? Hatan dah bagi tahu. Hatan dah bagi tahu. Sakit ku rasakan. Dia akan rasa sakit. Sebab benda tak komplit. Betul? Takut je saya. Sila. Ini apa Bukan, kita nak bagi dia ya. Ini apa yang saya share dengan anak-anak saya. Betul. Sebab apa? Sebab minta maaf cakap, saya ambil masa sikit. Betul. Silakan. Saya masa banyak tak apa. bila setiap kali solat solat maghrib, saya akan jemaah dengan anak bini saya. Jadi selepas untuk maghrib tu nak menunggu ke isyak, saya akan kadang baca hadis, kadang ambil ayat Quran, saya tazkirah anak bini saya. Saya ada pembantu rumah Kristian. Dia akan cuci pinggan waktu tu. Bila dia tahu time saya tazkirah, dia akan letak pinggan, dia akan letak segala apa yang dia buat, dia stop, dia akan duduk depan saya. Masalahnya anak saya ni pula suka tanya pasal Jesus. Oh, ya mampu. Jadi saya kena bagi jawapan dekat anak saya dengan jawapan yang sekadarnya sambil menjaga hati pembantu rumah saya yang beragama Kristian. Itu jadi inilah cabaran untuk saya. Tetapi selepas 2 tahun dia bersama saya, alhamdulillah hari ini dia dekat rumah saya sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab apa? Ini saya nak bagi tahu, kita manusia hanya encourage, hanya memberi rangsangan. Hidayah itu milik Allah. Milik Allah. Sebab itu saya minta maaf cakaplah, saya ni selalu dapat komen. Engkau tahu agama ni, bini kau tak bertudung. Minta maaf sayang. Tapi awak kena ingat, bini saya dah cakap dengan bini, kalau saya cakap dengan bini saya, sayang, comel awak pakai tudung. Kalau dia tak nak pakai tudung, awak nak pukul dia ke? Awak nak kurung dia ke? Tak nak bagi keluar rumah? Kita sebagai suami encourage isteri. Sebab itu, hidayah itu saya ulang milik Allah. Saya tak ada hidayah. Saya bukan syekh. Saya bukan habib. Tak nak menunjukkan saya ni bukan sesiapa. Paling kuat pun, bini aku akan panggil aku habib. Pasal apa? Nak beli emas. Habib jual. Badu. Sila. Campur. Menarik jadi Alhamdulillah. Kalau ikutkan kami nak tunggu sampai habis dah. Tak ada masalah. Nak bagi habis. Dan apa yang disebutkan oleh Abang Johan tadi. Abang Johan sebut tadi memang mantap sangat, padu sangat berkaitan tentang isu kita kata keimanan, apa yang kita perlu pegang dan sebagainya. Dan benda ni perkara yang penting. Orang percaya ada sesuatu benda yang macam ruh ataupun pontianak, macam sebenarnya saya sebut pontianak ataupun pocong dan sebagainya. Dia orang percaya benda tu. Tetapi di dalam Islam kita ada kaedah yang Abang Johan sebut dah tadi. Tapi cuma saya bagi kesimpulan dalam kaedah yang ulama sebut, al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik apa yang agama anggap baik, yang buruk adalah apa yang agama anggap buruk. Bukan pada pandangan kita. Kalau kita kata okey, ni ada hantu khurafat, nanti dia datang kepada kita, kalau kita buat sekian-sekian perkara, nanti hantu akan bawa kepada macam isu saka. Isu saka dia kata, kalau kita langgak satu benda ni, saka kita ni akan kacau kita. Akan rosakkan diri kita. Kadang-kadang kita buat upacara pula untuk nak melayan si saka tadi. Dan ini termasuk dalam perkara khurafat yang cukup banyak.
Mungkin sahabat kelas Hercules boleh sembang sikit. Hercules. Dari tadi nama tu tak sebut dengan betul kan? Marcellus. Tonton boleh sebut nama saya? Marcellus. Boleh, boleh. Ustaz siapa yang kena belajar dengan orang? Okey, baik. Okey, baik. Bismillah, walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebenarnya bila dengar cakap Abang Johan, Abang Johan ni abang sebenarnya. Saya adik lagi, muda lagi kan. Bila Abang Johan cakap tadi macam nak bagi habis, macam saya nak berdiri je balik. Tak apalah korang cakap kan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, bila kita menyebut tentang kepercayaan khurafat, kepercayaan syirik ni, saya sebagai orang yang dahulunya beragama lain. Dulu saya agama Kristian. Dan alhamdulillah sejak tahun 2014 saya telah memeluk agama Islam. Sebab apa saya peluk agama Islam? Sebab hidayah Allah lah tadi kan. Dan saya tengok, saya ada tanggapan sebenarnya, nak ceritalah sedikit pengalaman. Bila saya masuk Islam ni, saya rasa saya tak akan jumpalah benda karut-marut ni lagi dalam Islam. Saya ada pandangan yang sangat tinggi di dalam kepercayaan orang Islam ni. Sebab dulu, agama dulu ni, agama Kristian boleh, kita cakap direct sikit boleh. Agama Kristian, banyak benda-benda yang karut-marut. Yang kita sekadar follow-follow. Apa kita nak kata, ikut-ikutan saja. Yang padahal perkara yang kita ikut-ikut tu, yang kita sangka betul, ramai orang follow. Membuatkan saya tertanya-tanya, kenapa ramai orang follow kan? Mungkinlah disebabkan kita balik kepada hadis Nabi. Asal bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Betul tak? So, siapa yang menentukan agama kita? Siapa yang menentukan agama kita ketika kita lahir di dunia? Ibu, bapa kita yang menentukan. So, kalau kita lahir dalam keadaan Muslim, alhamdulillah. Kita akan dapat ajaran Muslim. Kalau ibu bapa kita ada ajaran Islam yang bagus, insya Allah anak-anak akan dapat ajaran Islam yang bagus. Tapi kalau seseorang itu lahir dalam keadaan dia kafir, dia akan hidup sebagai seorang kafir. Dan tuan-tuan, menjadi persoalan, macam mana boleh percaya dengan benda-benda macam benda tak masuk akal ni? Sebagai contoh, Jesus boleh jadi Tuhan. Manusia boleh jadi Tuhan. Orang Kristian follow. Orang Kristian siap berarak lagi. Berarak macam, dah nak sebut lah kan. Berarak di jalan-jalan. Kalau dekat Sabah lah. Kalau dekat Sabah ada satu program. Walk with Jesus. Orang berarak ramai-ramai. Ramai. Menjadi persoalan, mengapa mereka boleh percaya? Apa yang menyebabkan mereka percaya? Bila saya dah memeluk agama Islam, yalah of course bila memeluk agama Islam, saya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dan bila buat kajian, orang-orang bukan Islam ni sebenarnya mereka percaya perkara karut-marut ini hanya dengan sangkaan sahaja. Dan disebutkan sebenarnya dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat ke-36. Cuba cek, betul ke tak? Kan Allah menyebutkan tentang kebanyakannya mereka hanya bersangka-sangka. Mereka hanya mengikuti dengan sangka-sangkaan mereka sahaja. Sedangkan sangka-sangkaan mereka itu tidak mampu untuk mencapai kebenaran. Itu adalah lebih kurang terjemahan dalam surah Yunus ayat 36. Tuan-tuan, kita tanya diri kita. Kita sebagai Muslim nih, kita sebagai Muslim, apa yang menyebabkan kita beriman dengan Islam? Apa yang menyebabkan kita nak follow Islam nih? Apa? Kenapa kita nak tinggalkan perkara karut-marut nih? Khurafat. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita nak follow? Adakah kita follow Islam ini sekadar kita nak ikut? Ustaz ni kata A, kita pun kata A lah juga. Si Syekh ni kata B, kita pun kata B juga. Semestinya sebagai Muslim, saya yakin setiap orang yang hadir dalam perkampungan sunnah ni, mereka ternanti-nantikan dalil-dalil Al-Quran yang boleh meyakinkan lagi kita untuk kita mengikuti agama ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau sekadar ikut perkampungan sunnah, so ada makan free. Okey, alhamdulillah. Cantik. Baik, tapi nak disebutkan di sini, kita sebagai Muslim, kita tidak boleh beriman dengan sangka-sangkaan. Betul. Tapi kita kena beriman dengan hujah, dengan dalil yang ada. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kan, datangkanlah hujah.
Qul hatu burhanakum. Qul hatur burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalau kamu ni daripada orang yang benar. Benar, mantap. So tuan-tuan, kalau nak beriman, datangkan Hujah. hujah. Okey, kembali cantik. kepada Ustaz Syafuddin. Tak, bukan kembali kepada saya. Abang Johan nak cakap ni. Okey, silakan. Silakanlah. Aku boleh tahu dia ex-Christian, sedap ni bercakap ni. Kan? Sebab apa? Sebab macam saya banyak tekankan kepada anak tentang kepercayaan. Sebab apa? Sebab contohnya kalau kita tengok kelaziman. Ya, ini kepercayaan orang-orang yang kita tahu, kelaziman. Dosa anak bini siapa tanggung? Ayah saja. Ada yang tu belum, yang kalau anak perempuan yang belum kahwin, selagi dia belum kahwin, ayah tanggung. Katanya begitulah. Katanya begitu. Sebab apa? Dekat dalam Bible. Oh, Dekat dalam Bible. Ezekiel berapa yang mengatakan seorang bapa tidak akan menanggung dosa seorang anak. Betul? Ada tak boleh cakap macam tu? Dalam Bible. Because I learn Bible. Yes, it isn't. Yes. In chapter number 34, betul paragraf tu. Itu tak lah. Tak adalah sampai situ. Sebab orang cakap, kau bahaya tau, handphone kau ada Bible. Bahaya apa? Zakir naik dalam kepala. Aku pun dah dalam handphone. Kan? Sebab apa? Kalau kita nak tahu beza antara agama orang dengan agama kita kena tahu dulu agama orang tu. Betul. Kan? Contohnya, dia cakap kalau, secara lazimnya, dosa anak bini, bapa yang tanggung. Baik, kita tengok macam ni. Anak yang baru lahir, bila dia lahir itu, awak setuju tak kalau saya cakap bayi yang baru lahir ni sampai dia sebelum akhir balik, dia suci, dia tak ada dosa. Setuju? Setuju. Habis kat mana mak bapak tanggung? Kat mana mak bapak tanggung? Ini saya terangkan kepada anak saya. Sebab itu anak saya seorang pun tak ada handphone sendiri. Dia tak mempunyai handphone. Sebab saya cakap, tapi selepas akhir balik, belum akhir hayat lagi, nanti akhir hayat kita cerita kemudian. Selepas dia akhir balik, dia akan tanggung dosa dia sendiri. Tetapi, mak bapak tu ada saham dia, ada akan dipersoalkan sekiranya anak yang akhir balik tadi tu tak tahu solat, tak tahu mengaji, tak tahu beribadah, tak tahu nak berpuasa. Betul. Itu mak bapak akan dipertanggungjawabkan. Itu saya bagi tahu kat dia. Kalaulah dosa ni mak bapak yang tanggung, bagaimana dengan Nabi Nuh? Anak bini dia tidak beriman dengan dia. Adakah dosa itu dosa anak bini dia juga Nabi Nuh yang akan tanggung? It's unfair. Sebab saya tahu Allah itu Maha Adil. Betul. Tak adil lah kalau saya anak saya yang mencuri, saya yang pula yang kena tanggung. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, ini apa yang saya share dengan anak saya. Saya ingat ni disclaimer. Disclaimer. Saya biasa letak awal. Ini yang saya share dengan anak saya. Awak tanya anak saya tahu benda ni. Agama apa yang tanggung dosa orang lain? Any idea? Jawab. Kristian. Yes. Kristian adalah satu agama yang menanggung dosa orang lain. Mereka believe Jesus come to the earth. Cakap orang X ni kena English. Orang putih. Orang putih. Ya. Aku nganggur. Okay, what they believe is Jesus come to the earth Yeah. as a God to take all the sin, collect semua dosa untuk menjadi korban di tiang salib. Yeah. Adakah ia benar? Betul. Menurut Kristian benar. Menurut Kristian benar, betul? Ya. Dan saya tanya benda ni dekat pembantu rumah saya sebab dia Kristian. Sebab dia cakap, yes, itu betul. Kita bukan agama Kristian. Kita tu dah didatangkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tak datang, okey, kita Kristian. Tapi kita dah ada Al-Quran. Kita dah di-upgrade lagi. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Kamu hanya tanggung apa yang kamu kerjakan. Saya cakap dengan anak saya. Supaya dia faham. Supaya tak adalah seronok. Oi, ini aku buat dosa ni, aku masuk disko ni. Laki aku yang tanggung. Sekatilah. Aku buat jahat ni, laki aku yang tanggung. Banyak cantik muka kau. Betul. Quran sebut la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang pendosa tidak akan menanggung pendosa yang lain. Allah sebut dalam Al-Quran 4 kali dalam surah yang berbeza-beza. Benar, Masya Allah, pandai. Masya Allah. Padu ni. Padu, Memang padu. Tak. Jadi isu yang penting iaitu isu ikut. Ikut-ikutan. Kita tidak disuruh untuk ikut-ikut. Dan tadi konsep yang disebutkan tadi adalah ikut-ikut orang. Ikut-ikut sehingga boleh menjadi isu akidah dan sebagainya. Betul. Dan kita hari ini pun juga begitu. Isu khurafat dan juga syirik ini pun orang ikut-ikut saja. Kan? Macam isu orang takut kat hantu. Saya ni kesian kat Pontianak sebenarnya. Kenapa?
Pontianak dah lah, dia ni dah lah dia kena zalim. Zalim. Lepas dia mengandung kan. Mengandung. Lepas tu dia kena bunuh. Kena bunuh. Lepas kena bunuh, mati, lepas tu baju semua tak elok. Ah. Wah, tak baju lawa-lawa. Sebab dia lobi dia tutup. Dobi tutup. Dobi tutup. Oh, dalam konsep Islam kan berbeza. Orang yang dizalimi, Ya. sepatutnya dia mendapat kemuliaan. Kemuliaan. Tetapi lebih teruk itu. Itu menunjukkan bahawa Pontianak ni dia rekaan-rekaan orang juga. Dan Betul. kita pun duk bawa benda yang sama. Hantu-hantu Melayu cukup sedih. Betul tak? Abang Johan pernah jadi hantu apa? Saya hantu Dalam ah. filem? Hantu ah. Baru nak Dalam beritahu. filem saya jadi orang minyak. Orang okey. Saya jadi orang minyak. Orang minyak macam mana macam ni? Sebab masa tu subsidi tinggi. Oh, okey. Taklah itu filem lah, itu filem. Aku Ya, berlakon filem betul lah. Tapi betul isu orang minyak dan sebagainya. Dia orang filmkan dan khurafat. Kalau tengok filem Piramli berkaitan tentang isu orang minyak, khurafat saja dekat dalam tu. Betul. Dan orang kita percaya. Sebab apa kita percaya? Hanya sekadar dengar daripada orang lain. Kemudian kita percaya saja. Sedangkan tadi Abang Johan sebut berkaitan tentang perkara gaib, Quran. Kita perlu beriman seperti mana Quran sebut. Bukan kita beriman dengan ikut-ikutan kita. Betul. Tak wajib percaya hantu, tak wajib percaya bunian. Sebab itu saya suka yang react tadi tu. Aha. Dia kata makrifatullah. Betul. Okay? Mengenal Allah. Hmm. Okey. Sebab secara lazimnya bila saya tanya macam mana nak cari agama? Kenal diri dulu ke kenal Allah dulu? Kebanyakan yang kata kita kena kenal diri kita dulu. Baru kita tahu siapa pencipta kita. Baik, kita tengok macam ni. Okey, cantik. Bayi yang baru lahir, yang baru mengangkat. Sampai satu level dia akan bercakap, betul? Mama, papa. Betul? Sampai satu level lagi dia akan terfikir, mama ni siapa, papa ni siapa? Benar. Baru, mama ni mak aku. Papa ni bapa aku. Jadi baru dia terfikir, siapa aku? Aku ni anak dia. Maknanya apa tugas aku? Aku ni kena menjaga tanggungjawab aku, jaga dia. Same tu agama. Kalau nak cari agama, carilah pencipta dulu, baru kenal diri kita. Cari Allah dulu. Macam mana nak kenal Allah? Juan, soalan kau ni dah tinggi sangat. Tak, ini UPSR aja boleh jawab. Macam mana nak kenal Allah? Kalau orang tanya soalan yang sama dengan saya, jawapan dia senang. Sebab ini yang saya tanya dekat anak saya. Disclaimer, padu. Macam mana nak kenal Allah? Ada tak sesiapa yang tahu macam mana nak kenal Allah? Yes! Bacalah Al-Quran. Sebab Allah berkata-kata dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Apa saja aku yang menjadikan langit dan bumi. Allah ni siapa? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah ni siapa? Allah yang menjadikan manusia. Jadi baru kita tahu. Jadi aku ni buat apa? Tugas aku ni siapa? Apa tugas aku atas muka bumi ni dekat Allah? Baru kita tahu, kita kenal siapa diri kita. Setelah kita kenal pencipta kita. Sebab itu pentingnya Al-Quran itu. Apa saja pun engkau dapat daripada mana ni? Ini daripada buku yang tinggi ilmunya. Tak boleh pakai. Itu mak lipat tu. Sebab itu kita kena ada alasan. Kenapa engkau Islam? Sorry, nenek aku Islam. Jadi aku Islam lah. Tak kuat. Betul. Kenapa engkau solat? Sebab bapak aku solat. Aku solat lah. Jadi kalau orang kata, kenapa engkau Islam? Sebab aku percaya dekat Allah. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Semua jawapan yang pertanyaan tu semua ada dalam Al-Quran. Saya berkata kepada anak saya. Itu dia. Cantik. Sebab saya takut. Betul, Saya betul. kena bekalkan ilmu ni dekat anak saya sebab anak saya sekarang dekat luar negara. Mungkin di dalam kelompok saya, kita duduk dengan kelompok solat, kita solat. Tapi apabila kita berjauhan dengan kelompok orang yang solat, mungkin kita tidak solat. Tapi sekurang-kurangnya anak saya dekat sana, kalaulah dia tersesat, dia ada basic pandang belakang dijumpa jalan balik. Daripada kita kosong, pandang depan, sesat. Pandang belakang, sama macam depan. Sekurang-kurangnya kita adalah basic Cantik. dalam diri kita tu. Cantik. Saya akan buka sekejap lagi apa dia react daripada sahabat-sahabat juga. Selepas daripada sahabat kita Hercules tadi. Fadal. Hercules. Hercules. Kalau yang dekat dengan Taya tu Michelin. Ada jabatan pendaftaran tak saya? Saya nak tukar nama. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan.
saya agak tertarik bila kita sebut tentang beriman ni bukan sekadar kita nak ikut-ikutan. Betul tak? Kita sebagai Muslim ni yang hadir perkampungan sunnah hari ni, biarlah para pengunjung perkampungan sunnah ni bila dah habis perkampungan sunnah dah tahu dah. Okey, kalau aku nak beramal, aku kena ikut apa dia? Kena ikut Quran dan sunnah. Tak adalah kita nak pergi kalaulah ada ustaz ataupun agamawan, so-called agamawan mengajar kita. Dia suruh kata, okey, kalau nak ada anak yang handsome, kena pergi potong batang pisang, lepas tu goreng bagi makan kucing. Nampak macam mengarut kan? Balance kucing makan tu baru kita makan. Dia tak biasa ni. Dia tak biasa. Biasa khurafat orang Melayu nak bagi pandai. Betul. Dia kena tanam uri dengan Pensel. Tapi tak standard kan. Sekarang phone lah. Phone pun tak standard. MacBook. Sam. MacBook lah. So nak disebutkan kalau ada amalan-amalan yang mungkin dikongsikan yang nampak pelik ke apa yang tidak bertepatan dengan Quran dan Sunnah, kita perlu cek balik. Ini amalan ni betul ke tidak? Ataupun kita cari ustaz-ustaz yang kita boleh percaya. Janganlah kita follow-follow yang benda bukan-bukan ni. Yang kalau kita ada keraguan, cepat-cepatlah korang cari dalil yang tepat. Sebab apa ya? Saya selit sikit. Sila menyelit. Sila. Okay. Mercedes tahu. Dia hampir ke Mercedes tadi. Tapi tak apa. Sebab apa ya? Sebab apa kelebihannya? Sebab ramai pengaji-pengaji semua hebat tentang Al-Quran. Awak tanya ustaz mana pun, mereka akan bagi tahu ilmu Al-Quran ni semua sama. Satu dunia, semua sama. Apa yang bezanya? Adalah ilmu hadis mereka. Sebab Al-Quran itu semua satu dunia sama. Yang membezakannya adalah hadis. Belajar hadis ni ada hadis sahih, hadis lemah, hadis daif, hadis apa lagi? Tolonglah jangan cakap macam tu. Maudhu. Tapi Quran tak ada Quran sahih, Quran ni, betul? Jadi awak tanya ustaz mana-mana pun Quran itu sama. Beza mungkin ilmu dia hadis. Sebab hadis ni kadang-kadang menguatkan lagi Al-Quran punya statement. Al-Quran Allah bagi tahu aqimus solah, tapi Allah tak bagi tahu cara solat. Jadi kita kena pergi hadis. Betul? Hadis ini yang kita kena perlu berhati-hati. Hadis palsu ke kita guna untuk solat kita sekarang ni. Jadi kita harus pastikan. Sebab macam saya cakap tadi, zaman dulu orang sampaikan Islam, oh betul, ikut sajalah. Zaman sekarang ni tak boleh. Zaman sekarang kalau awak bawa satu keterangan, kita dah ada tempat-tempat untuk kita refer. Betul. Bukan sekadar kita terima. Jangan saya bercakap ni pun, jangan apa yang saya share dengan anak saya, dengan share dengan awak ni, jangan saya bukan ustaz. Saya baru belum start. Jangan awak hanya terima. Tak, saya tak nak awak hanya terima. Kita fikirkan sama-sama. Betul. Saya bukanlah Habib yang awak kena cakap. Saya bukan wali. Awak kena terima apa yang saya cakap. Tidak. Saya mungkin adalah salah satu jalan yang beri awak pandangan dari sudut yang lain. Sama-sama fikir. Jangan pasal saya duduk kat depan ni awak kena terima cakap saya. Betul. Lah. La. Sebab apa saya sebut la? La ikrah hafiddin. Okey, sahabat. Okey, cantik dia sebabkan tak nak bagi kita saja cakap. Okey, sahabat mana yang nak cakap? Okey, Fadal. Yang ni abang dulu. Fadal. Mikrofon. Cepat lari. Masa tak cukup. Baju produktiviti tapi jalan melenggang. Macam mana? Fadal, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Asfa dari Melaka. Okey, sebab ni sesi reaction kan, bukan sesi tanya kan. Betul. Jadi jangan saya nak ajak semua audience lah react sama-sama dengan saya. Okey, maybe anda boleh follow. Okey, first saya punya reaction pada sebab kita tak pernah dengar Abang Johan bercakap kan. Oh betul. Jadi ni first kita dengar, saya nak bagi satu memang padu. Betul belakang tu. Memang padu kan. Okey.
Okey, sebab alang-alang orang tepuk tangan. Sebab kita punya topik khurafat. Jadi saya pernah dengar satu khurafat ni. Satu kali kita tepuk tangan, satu setan lahir. Tu dia. Betul Ustaz? Banyak setan dalam ni. banyak. Okey, jadi alang-alang tu Ustaz cuba react baliklah pada saya, betul ke Tu soalan khurafat juga tu sebenarnya. Agaklah ke arah soalan jugalah sebab tunggang sama kita- react. sebab kita dengar orang takut-takut nak tepuk tangan, betul tak? Pada Betul. Abang Johan lah. Mungkin benda tu ada asal usulnya, mungkin kurang saya yakinlah bukan satu tepuk satu setan, tapi mungkin ada asal usulnya. Kalau Ustaz boleh bagi pencerahan Lepas tu sikit lah. lepas tu tepuk kena kat belakang. Tepuk belakang ya. Kan? Kalau Ya, kat belakang tu siapa yang terbit? Ha? Kalau depan setan. Setan. Kalau belakang? Jin. Jin kalau kulit kalau. Secara lazimnya kita tahu macam tu. Ya, betul. Ni nak tanya ni. Thank you As. Don't ask me again. Okey. Abang Johan nak tanya juga, nak tanya. Tanya juga. Abang Johan je. Tak, Saya jawab tadi memang khurafat lah, tak betul ya. Khurafat Okey, soalan kedua. Alhamdulillah. Tak, nak tanya juga Abang Johan. Abang Johan ada macam benda tu ada mengganggu tak Abang Johan punya keyakinan bab tepuk tangan tu? Sebenarnya saya tak ada apa-apa mengganggu lah. Melainkan kalau dia tepuk kepala, oi, ini kenapa ni? Okey. Tak, betul-betul. Saya ada jumpa orang macam tu tau. Dia jumpa saya, Johan. Rupanya dia tak sihat lah. Okay. So it's okay sebab yelah kita mungkinlah ada kalangan kita masih ragu-ragu pasal tepuk tangan tu. Saya just nak bersyukur Share. pada Allah. Baik. Alhamdulillah kita dapat dengar Abang Johan bersuara hari ini. Mungkin dia bakal kena kecam lah dengan kita tak tahu kan. Tapi insyaAllah kita support. InsyaAllah. Kita akan support dan saya nak minta semua audience lah takbir. Takbir! Allah. Tak kuat. One more. Takbir! Allah Akbar. Okey, Badu. Alhamdulillah. Settle. Okey, yang mana lagi? Siapa lagi? Lagi. Okey, Abang Nuat. Tolong. Abang Nuat orang kampung saya Pulau Ketam. Nick, ambil. Abang Nuat bagi kat Abang Nuat. Kampung saya kat Pulau Ketam, dekat Kuala Perlis ni. Saya kampung Kuala Perlis. Oh, Kuala Perlis. Kat sini. Saya Banyak kampung Kuala khurafat ni, Kuala Lumpur. Oh, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ni saya ada nak share lah Okey. pasal kurafat lah. Sila. Tu yang duduk tengah lebih tu dia pernah kurafat juga sama dengan saya. Kantoi. Tapi Ini bukan tapi khurafatnya, dengar- ini penunggang ni. Tapi zaman kami kecil-kecil lah. Pasal dekat kampung kami dulu dia ada satu Tok Kamat kan? Tok Kamat. Tempat orang duk puja lah. Dia batu. Jadi kami kecil-kecil dulu, Syahbudin sekali saya panggil dia Budin ya. Bila ada kenuri Tok Kamat, kami awal lah sikit kena pulut Pulut kuning. lepas tu Pulut kuning dengan telur. Dengan telur. Tapi waktu zaman tu kan orang kata apa, sedih lah pasal waktu tu tak sampai lagi kan. Lepas tu dah habis zaman tu dia ada pula. Bila musim apa? Main peru. Main peru. Yang tu pakai hantu ayak pula. Main perahu. Kita dekat Perlis, dekat Kuala Perlis tu dululah tiap-tiap tahun mesti ada lomba perahu, acara tahunan. Tapi kemudian sekarang ni dah kurang, tapi ada lagi. Kurang lah. Kita orang kat KL lumba yang lumba kertas yang longkang tu je. Tu tak standard tu. Tapi Eh, sekarang alhamdulillah kampung tu Maib dan Alhamdulillah. Tuanku Raja Muda reform bagi cantik. Sekarang harap siapa yang boleh pergi melawat lah. Kampung InsyaAllah. Pelangi. Saya panggil Kampung Pelangi. Benda-benda tu pun dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dah cantik dah. Sekarang banyak pelancong lah. Yang tu lah saya nak share. Pasal Ustaz Syahbudin pun dulu memanglah kami dapat lepas lah pulut tu Ustaz lah. Itu. Khurafat orang kampung ni daripada dulu lagi bang. Daripada dulu sampai cuma Lani ni bila kita ada semua orang bercakap, apatah lagi pihak jawatankuasa, kita alhamdulillah kita di Perlis sangat pentingkan isu-isu seperti ni untuk dihapuskan. Dan alhamdulillah ni tak ada dah. Dulu ada pokok pokok keramat dekat nak keluar Pulau Ketam tu. Lani siapa ramai tahu Mak Rock Cafe tu. Mak Rock Cafe ke tak? Mak Rock Cafe tu dulu tempat keramat. Orang pi niat nak buat ajak kita nak pi masuk VSR ke apa. Mak kadang, bukan mak kita lah, mak orang lain. Mak saya okey. Okay. Tang hang semua okey, tang orang lain semua tak okey. Mesti bagi padu. Kan?
Depa pergi minta dekat pokok kamat tu dulu. Betul. Pergi letak apalah, kadang pergi tak makan lah apa semua. Orang berjudi pun pergi kat situ juga. Dia pun minta hajat. Minta hajat betul. Jadi betul khurafat. Tapi dengan peranan setiap orang, termasuk pihak jawatan orang yang ada jawatan, ini dapat membantu. Kita semua kena berperanan dalam bab ni. Dulu ada ustaz-ustaz yang tekong buat benda ni sebenarnya. Dululah. Dulu ustaz-ustaz kita yang buat program apa dia makan ni pun semua ni kan. Depa yang bagi isu-isu khurafat tu dekat kita. Tapi alhamdulillah kita diperoleh ada apa ni program-program mubaligh dan sebagainya. Alhamdulillah perkara ini dapat ditangkas di apa? Cantas. Susah pun nak Tangkas sebut. laju. Okey, dicantas. Yes. Rasa macam nak cantah rambut dia belakang ni. Habis aku tak nak hang ni orang kampung dia pun sembang nanti saya ikoi lah apa lagi. Betul. Okey. Sembang macam orang kampung Okey. ni. Alamak. Okey, apa nak? Saya nak bagi tahu. Orang lain nak Saya nak bagi tahu Okey, pasal dia next, pun minta next. khurafat juga. Bagus. Kela. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, Lagi Fadal. sambung SMS lah. Ha? Ada, Fadal. Yang ni gulung ni. Janganlah sebangsa. Relax dulu. Aku Tak takut. balik, kita balik cepat. Sila sebab kami. Okey, Fadal. Ha. Okey, aku dan Fadil. Okey, Lepas ada ni kita kena bagi perempuan pula. Kemarin perempuan kesian nak Ada kena mengenal tak kami bertiga nak tahu dulu? Tak ada. Tak ada okey. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nazmi daripada Sungai Buloh, Selangor. Sungai Buloh. Okey, apa orang cakap dalam bahasa Inggeris ada do not judge the book by its cover. Yes, it isn't. Yeah. Contoh yang saya cakap macam Abang Johan ni lah. Allahu Kita akbar. nampak dia macam artis, dia macam Alhamdulillah. bukan ustaz apa semua, tapi ilmu agama dia kukuh. Kita nak orang macam ni lah. Nampak biasa, tak perlu pakai cantik apa baju jubah ke apa, tak perlu. Tapi Betul. agama dia kuat. Itu je. InsyaAllah kita harap jadi macam dia juga. Mudah-mudahan. Amin. Okey, bagi orang perempuan pula. Mana orang perempuan? Okey, sementara Okey. tu saya nak bagi tahu Okey, sila. apa yang saya percaya ni adalah saya dekat KL saya imam. Imam dekat rumah saya. Masjid Taqwa. Sebab apa yang saya tahu, saya belajar, saya perlu membimbing anak bini saya dulu. Okey, sebelum saya tak boleh cakap, hang buat tu salah, tak boleh. Melainkan dia datang kat saya, kenapa hang buat macam ni? Bila ada pertanyaan, saya pasti ada jawapan kenapa saya buat macam tu. Sebab itulah apa yang saya belajar, saya terapkan kepada anak-anak saya dulu. Keluarga saya dulu. Saya mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki, 3 perempuan. Masalah tetap ada. Saya mengajarkan sunnah kepada anak lelaki dan perempuan. Masalah orang lelaki tak ada masalah sebab satu hari dia akan keluar rumah meminang anak orang, akan bertanggungjawab terhadap isteri dia nanti. Betul. Masalahnya anak-anak perempuan saya. Kita ajarkan sunnah. Yang masuk meminang ni kita tak tahu. Apa pula pegangan dia? Sama ada dia nak ikut laki dia ataupun dia nak stay dengan apa yang bapak dia ajar. Sebab mak saya, sebab kesudahan dalam hidup kita adalah pilihan. Sebab apa saya cakap pilihan? Sebab mak saya adalah seorang Cina Buddha. Ngok amah hai Tongyan ke? Ngok apa hai Malayan? Ngok kalau kang au mong nak le ke? Okey, jadi mak saya ni Cina. Masuk Islam. Bayangkan nenek saya adalah topekong besar dekat Penang. Tiba-tiba anak dia masuk Islam. Tak kena kecam ke dengan orang? Apalah macam kita lah. Bapa engkau imam besar, anak masuk Kristian contoh. Mesti kena kecam. Jadi ia the end of the day ialah satu pilihan. Agama mana yang ataupun kepercayaan mak saya tu terhadap Islam, alhamdulillah sampai saya dilahirkan sebagai seorang Islam. Silakan Ustazah ni. Assalamualaikum, nama saya Syariah daripada Puchong. Kita bercakap pasal ada generasi. Kita tahu banyak orang ikut-ikutan pada sangkaan dia. Jadi macam bila kita bercakap dengan generasi yang lebih berusia, dia orang mesti cakap, kau ni tahu apa? Kita yang hidup dulu. Lagi pula kita punya asatizah sekarang banyak yang muda-muda. Kan? Macam mana kita nak sampaikan apa yang diorang buat tu, amalan diorang tu sebenarnya salah lah kan. Itu satu. Lepas tu untuk generasi yang muda pula, disebabkan asatizah kita kebanyakan dah disekat. Yang banyak menyampaikan perkara-perkara ni pula semua ustaz-ustaz jadian.
Dia Yang malam dia jadi serigala, right? Dia boleh pula nak tafsir hadis ikut Betul. akal dia sendiri. Jadi orang-orang golongan muda yang macam ni kan, oh dia hebat, dia ikut. Tapi bila kita ni cuba nak sampaikan kat dia orang, ustaz ni ustaz apa ni? Tak kenal. Ustaz Injin rupanya. Tak kenal. Faham? Jadi macam mana kita Cara dia. cara dia kita nak sampai kat kawan-kawan kita yang sama-sama muda. Lepas tu ada cabaran pula dengan orang-orang tua yang Faham? pegang kepada asal usul untuk nenek dia punya agama kan. So itulah dua perkara yang saya duduk kat sini 2 hari ni saya macam mana nak sampaikan benda ni. Faham. Supaya biasalah memang akan kena kecam tu. Cantik. Memang Kita dah tentu. Hidup ni jangan hidup bukan dek puji, mati jangan dek keji. Itu yang paling penting sekali. Kita susah bukan orang bagi beras kat kita. Kan? Jadi sebenarnya masalah waktu silakan. Okey. Ada jawapan tak sini? Mungkin ada yang boleh Tak, bagi jawapan? sebab syariah tadi nama betul Syariah betul kita tahulah syariah. Sebab kita ini ikut syariah. Betul. Sebab kalau macam minta maaf lah macam Silakan. saya macam mana saya sampaikan dalam kalangan saya punya kawan-kawan selebriti yang mungkin dia punya dia tadi macam mana nak orang yang lebih tua. Betul. Di kalangan selebriti dan orang-orang yang sekarang ni B20 kan, B20 ada B20, B40 dan be careful semua tu. Okey? Be careful. Saya macam mana saya menyampaikan adalah saya sampaikan benda yang logik dulu. Baru Al-Quran dan hadis. Mereka ni kalau bagi Quran dan hadis, alah dia ni ustaz lah, bosan lah, tak nak. Apa yang saya sampaikan kepada mereka, logik akal dulu. Sebab Allah bagi otak dekat manusia dan haiwan, tapi Allah tak bagi akal dekat haiwan, bagi kat kita supaya kita boleh fikir. Betul. Secara kalau dekat kawan-kawan rakan-rakan artis saya tak bila diorang ada pertanyaan, saya takkan bagi tahu. Bila diorang ada pertanyaan dan saya bagi contoh, bagi logik dulu. Contohnya yang macam saya cakap tadi, dosa anak bini ni yang tanggung. Jadi saya bagilah anak yang baru lahir sampai ni, kau setuju tak kalau aku cakap dia suci? Setuju suci. Habis kat mana dia tanggung? Dia akan berdalih, tapi ustaz ni kata baru dia nak masuk ustaz, baru kita bagi hadis atau bagi dalil. Oh, pandai. Sebab dia orang takkan dalam Al-Quran sebut macam Allah dia ni main Al-Quran pula. Siapa yang nak lawan Al-Quran? Betul. Jadi biar dia berfikir dulu tentang logik akal, baru bagi Al-Quran dan hadis. Tapi orang yang lebih tua, silakan. Saya nak ambil tips tu nanti. Dia satu tips yang cukup bagus. Kalau ada sahabat-sahabat ada jawapan lagi, mungkin boleh sebutkan jawapan-jawapan lagi yang pelbagai berkaitan dengan isu ni. Sebab dia berbeza berdasarkan kita punya orang yang kita berhadapan dengan tu. Macam Abang Johan dengan selebriti, kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan dia mempunyai pemikiran macam tu. Kita mungkin dengan mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita ni dia ada limit dia tu. Dia kalau kita press tu dia ada cut off. Cut off. Dia mesti ada cut off. Jangan kita buat mak ayah kita ni macam kawan kita. Apa mak ni buat? Khurafat. Mak tak tahu tu mesti neraka yang paling dalam tak keluar dah. Jangan. Jangan macam tu. Jangan. Kita mesti ada cut off. Bila kita berbicara dengan sesiapa pun, apatah lagi dengan orang yang lebih dewasa dengan kita, kena ada cut off. Relax bro, esok mesti ada. Betul tak? Hari ni kita sebut, mungkin hari ni kita feed dia sikit. Dan kita juga jangan lupa untuk feed diri kita dengan dia pada perkara yang kita saling bersepakat. Betul. Kita selalu angkat sangat benda yang kita beza. Betul. Kita sepakat ni banyak. Solat berjemaah. Kita cakap ke orang kita tak pergi masjid. Betul tak? Kita sebutlah benda yang baik dan kita buat perkara kebaikan secara bersama. Betul. Kemudian waktu itulah dalam masa yang sama baru dia ada kepercayaan kepada kita. Ini tengok hang pun nalar solat pun tidak, hang cakap kat aku betul dulu ah. Kan contoh begitu. Macam mana sahabat? Nak tambah sikit. Kita dah usaha macam-macam dah. Jangan lupa satu perkara lagi. Doa. Kita minta Allah kurniakan hidayah pada ahli keluarga kita. Boleh? Cantik. Dakwah dan doa jangan pisah. Sebab apa? Kadang-kadang minta maaf syariat sebab ini kena tengok syariat. Syariah. Syariah. Sebab saya pernah bercakap dengan mak tiri saya. Mak, wuduk Nabi macam ni. Engkau ni baru ni nak belajar nak ajar aku pula ni. Apa yang saya buat? Saya doa. Apabila lepas saya balik kemudian tu, mak tiri saya datang. Betul lah, wuduk Nabi macam ni lah.
Sebab apa tahu dia boleh terima? Sebab benda itu bukan daripada saya. Mungkin benda itu mana mak tahu. Oh mak tengok ehwal Islam. Maknanya kadang-kadang tu benda tu kita tak boleh terima, orang tak boleh terima daripada kita, orang kena terima daripada sumber yang lain. Sebab mungkin sumber itu yang dia percaya. Dengan anak sendiri tak percaya. Cantik. Padu. Next. Next siapa? Okay. Bagi orang perempuan dulu. Bagi orang perempuan dulu. Fadhali. Mari orang perempuan tak boleh nak cakap. Fadhali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just nak sharing as a founder Ma'had. Maknanya kesedaran ibu bapa. Maknanya dalam menitik beratkan dari segi Quran tadi, dia wajib kembali bukan kepada agama nenek moyang. Tapi dia kena balik pada macam mana yang Allah dan Rasul hendak. Jadi satu formula yang mungkin boleh memberi kemudahan pada para ibu bapa iaitu TALQS. TALQS. Transformation Akhlak through literal Quran and Sunnah. Jadi itu adalah method, maknanya proses yang anak kita kena lalui adalah daripada rubai. R, reciting Quran and hadis sahih. U, understanding Quran and hadis sahih melalui tadabbur. B, believing in Quran and hadis yang sahih. A, action. Kita monitor anak kita punya akhlak, yang mana kita ukur dia punya I iaitu ihsan. Daripada rumah, tak kira apa saja kos yang kita beri. Dari segi gotong royong kat rumah ke, macam mana dia bantu kita bersihkan arnab ke, kucing ke apa, kita monitor, tapi kita extract semua akhlak ni daripada Quran dan juga hadis yang sahih. Jadi daripada tu, nanti maknanya even though kita punya sistem atau silibus education yang too far, maknanya terlalu jauh daripada Quran dan hadis, tapi at least kita ada add on something untuk anak kita bezakan. Jadi maknanya kesedaran ibu bapa daripada rumah tu, dia kena ajar anak bukan fokus kepada tajwid semata-mata. Jadi dia kena balik macam mana yang Rasulullah hendak terhadap Al-Quran tadi adalah akhlak. Jadi kita base yang pada awal apa dia sahabat kita sebut, demikian juga Abang Johan dan sahabat kita sebut. Saya tak boleh sebut, silap lagi. Jadi benda sama, iaitu kita mesti berbalik kepada Quran dan Sunnah. Dan ini base yang semua kita boleh berkongsi bab ni. Quran dan Sunnah bukan ustaz saja. Bukan ustaz saja yang perlu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Betul. Kita semua kena berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan kita semua perlu cakna isu ni. Kalau kita tak cakna isu ni, kita akan jadi masalah. Khurafat ini dia masuk dengan pelbagai jalan. Tetapi kita diselamatkan dengan Quran dan Sunnah, insya-Allah. Padu. Fadal. Siapa budak lelaki? Okey, Fadal. Okey. Mikrofon silakan. Okay, Sebab apa? Silakan, saya nak tambah sikit lagi sebelum bertanya tu. Sebab kita selalu baca Al-Quran, tetapi kita tidak faham makna Al-Quran. Itu yang menjadi masalah kebanyakan kita, termasuk saya. Kan? Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga pembahagi pada benda yang hak dan juga batil. Betul. Dan maksud saya macam ni, Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga panduan. Ya benar. Untuk kita bawa dalam hidup. Betul. Kalau kita tak faham apa itu yang isi Al-Quran, apa cerita dalam Al-Quran, apa contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran, macam mana kita nak bawa panduan itu dalam hidup kita. Betul. Jadi kita sekurang-kurangnya kita berusaha untuk baca translating dia. Kan? Translating sekurang-kurangnya, lepas kita baca satu ain, kita baca pula translating dia. Sekurang-kurangnya kita faham apa peringatan-peringatan yang Allah nak berikan kepada kita. Sebab Al-Quran ni adalah peringatan. Setuju? Setuju. Al-Quran ni adalah panduan. Setuju? Setuju. Okey, yang ini ada dua mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Al-Quran ni adalah panduan dan peringatan untuk orang yang hidup ke mati? Untuk hidup lah. Hidup. Betul? Yang dah mati, maka terputuslah segala amalan dia. Betul. Tapi tetap juga bila orang meninggal, kita baca. Tu dia menatang apa baca. Tak, sebab maafkan saya kalau saya silap. Sebab ini apa yang saya katakan kepada anak saya.
Betul. Apa yang saya sampaikan kepada anak saya. Betul, betul, Kita betul. buka surah, kita buka Al-Quran. Surah yang pertama surah. Al-Fatihah. Tapi tadi janji setuju untuk orang hidup. Tapi bila orang meninggal selalu benda-benda itu yang Yalah. inilah kita cakap tadi. Betul. Tajuk tadi apa tu? Betul. Khurafat dan juga Khurafat syirik. ni ya. Tak, kita tak ada kepercayaan, kita tak ada faham apa yang isi dalam Al-Quran, apa yang sebenarnya orang mati, apa yang sebenarnya kita kena buat, kita tak tahu benda tu, and then orang ikut, orang baca Fatihah, bacalah. Betul. Betul, kita ikut. Inilah ide Islam ikut-ikutan. Betul. Yang ni Qaradawi ada sebut dalam kitab dia Khitabun al-Islami fil Asr al-Ulama. Demikian juga dia ulang kenyataan daripada apa dia Syekh dia Muhammad Al-Ghazali. Dia kata Quran duduk satu kampung dan kita duduk di kampung yang lain. Sehingga kita tak tahu apa berita tentang Quran tu. Kita hanya baca Quran saja kan. Baca saja. Tapi apa yang disebut oleh Quran kita tak dapat memahaminya. Bukan sebab apa kita tak dapat faham tu, tapi disebabkan konteks itu tu kita tak mahu. Sebab tu orang kata kalau baca Bible, ni orang kata, ni khurafat juga ni. Baca Bible boleh masuk Kristian. Saya kenal. Pegang Bible. Pelik Pegang Bible tu benar. masuk Kristian dong. Awak baca Quran daripada kecil sampai ke tua bangka 21, 22, 27. Takkan tak kuat iman. Baca sekali Bible boleh jadi kafir terus. Ini khurafat yang nyata. Sebab itu, minta maaf cakap, mungkin kawan-kawan saya ada yang tengok, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini apa yang saya terapkan dalam dekat keluarga saya dan pada anak saya. Disclaimer. Okey? Okey. Dan ini bukan suruh anda ikut, tidak. Suruh anda fikir sama-sama Ya, dengan cantik. saya. Sebab apa? Setiap kali hari lahir saya, kawan-kawan saya yang faham akan sedekahkan Al-Fatihah kepada saya untuk kesejahteraan kehidupan saya. Sebab Al-Quran itu adalah untuk orang yang hidup. Jadi mereka akan hantar bukan dibaca Al-Fatihah dibaca. Nah. Voice Baca note, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dan hantar kepada saya. Cantik. Iaitu antara hadiah yang paling berharga yang tak ada ternilai yang awak berikan kepada saya. Itu Cantik. anggapan saya. Itulah yang saya cakap dekat kepada anak saya. Padu. Okey, baik. Siapa pula? Next. Ni. Assalamualaikum, saya Muhammad Azri. Saya datang daripada Kedah. Tu dia No. Orang Kedah kita, clear. Main pada Kedah ni Kurafat Belambak. Belah sana. Mana-mana pun banyak juga, bukan Kedah saja. Mana-mana pun ada. Zaki kan orang Kedah kacau aku mampu Tapi TikTok lagi nak cakap, semasa. untung orang pelih. Clear apa? Untung orang pelih. Kita main pada pondok dulu. Okey. Kita duduk pondok di Pasir Tumbuh, Kelantan. Ui, jauh jalan. Okey. Nak cari agama punya pasal. Alhamdulillah. Tapi bila kita duduk dalam agama, kita tengok makin lama kita duduk dalam pondok tu, kita tengok makin banyak kurafat yang berlaku. Oh, okey. Apa yang kurafat tu? Antaranya tengok mereka pergi duduk di kubur, Allah ya. tidur di kubur. Kan? Banyak benda jadi kita rasa macam lain daripada Nabi buat. Nabi tak buat macam tu. Betul. Kan? Tapi kita duduk tu, kita kata untung orang pelih tu. Dia nak buat apa pergi kubur tu? Teman si mati 40 hari. La ilah. Teman si mati 40 hari. Sebab apa Tok Guru ni dia kesian duduk seorang. Mereka kata kat saya lah, ajak saya pergi, saya tak mau pergi. Saya kata, Nabi tak buat. Nabi tak mau buat. Clear. Ini cerita contoh lah. Cantik. Faham. Jadi itulah yang banyaknya di kurafat berlaku di negeri-negeri lain pada Perlis lah. Sebab Perlis ada pembanterasan. Di negeri lain tak ada Dia maksudnya benda ni bukan. Negeri lain pun ada. Jangan kata tak ada. Negeri lain pun ada juga. Cumanya benda ni berlaku terlalu besar dalam masyarakat kita. Betul tak? Betul. Kita setuju yang tu. Memang terlalu besar. Sampai kita kadang-kadang tak boleh bendung. Melainkan kita ubah cara berfikir. Itu saja. Kalau kita macam Abang Johan yang saya duk nampak. Dia nak bagi kepada anak-anak dia cara berfikir yang betul supaya yang ni boleh pegang sampai mati. Yang tu kalau dia dah pegang manhaj yang betul dah. Sampai sudah insya-Allah betul. Tapi kalau pada awal pun dia dah gelong. Sampai sudah pun dia gelong ya. Itu yang jadi masalah tu. Cantik, faham. Dia tak kira masalah tempat lah. Dia bukan isu setempat. Saya ingat. Betul. Bukan dekat ni kat Mesir. Saya duduk Mesir pun khurafat punya bagai. Semalam Datuk Mufti cerita pasal khurafat dekat maqam Imam Syafi'i. Pun berlaku juga. Khurafat ini adalah satu perkara yang berbahaya dan bermasalah yang kita perlu memeranginya secara bersama. Semua kita berperanan insya-Allah. Ulang sikit. Next, siapa dia? Next. Okey, belakang. Oh, orang belakang sangat jauh ke depan sikit. Okey. Fadhal, okey, orang belakang. Bagi mic. Baju hijau. Okey. Oh, yang belakang sana nak tanya ke depan sikit nanti Tes. Okay. Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Goa Cepedak, Kedah.
Gua macam bedak. Buat macam bedak di luar pagar lah. Nun jangan. Kita sama-sama. Okey. Saya nak kongsi sikit lah kan. Okey, saya bekerja di Kuala Lumpur. Jadi di office saya ni, biasalah bila kita di pejabat ni, ada staff-staff ni, mereka ada background agama masing-masing. Jadi daripada belah kita, daripada belah sana, yalah, macam-macam sebaliknya kan. Jadi tapi kebanyakannya staff-staff ni mereka macam sebenarnya mereka tak ambil pok sangat pun. Discussion yang detail macam betul. Yang berat semua mereka ni. Faham. Dan kita tahu level cara pemikiran di kawasan di macam di office saya lah kan. Logik akal mereka tu tinggi sebenarnya. Logik akal betul? Logik akal tu tinggi. Macam Abang Johan cakap tadi lah. Mereka kalau kita nak bagi hadis, nak bagi apa, dia akan menjauhkan diri daripada kita. Dia akan jadi nombor 2, nombor 3. Ya, betul. Betul. So, pertama sekali kita kena main logik akal. Betul. Contohnya dulu ada isu di mana hudud. Saya ingat ada seorang yang popular jugalah di Malaysia ni. Dia tulis pasal hudud ni bukan potong tangan tapi hirih saja. Sebab perkataan yang sama diguna dalam surah Yusuf, kata silap saya. Okey. Jadi staff di office saya ni dia suka sembang benda-benda ni dekat time makan semua kan. Jadi kita pi logik macam itulah. Kita kata Al-Quran ni turun zaman Nabi. Zaman Nabi pun ada orang kena potong tangan. Takkan Nabi tak faham kan? Takkan betul. Nabi suruh hirih. Cantik. Jadi kaedah dia berfikir. Jadi dia pun macam betul juga hang cakap kan. Jadi kita bagi spark sikit ya. Lagi dia balik dia pergi cari lah. Dia pergi carilah ni kan. Kemudian seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada asatizah kita yang apa saja isu yang muncul dekat Malaysia ni, asatizah sunnah ni always first to react. Ustaz Syafuddin ke ataupun asatizah yang lain, apa saja isu berkaitan agama, kita always ke depan untuk react. Kemudian saya nak ucapkan terima kasih juga kepada media sunnah, Pro Media Tajdid, Suara Sunnah dan lain-lain ni yang always ada video, lepas tu ada keratan-keratan video untuk menjawab soalan. Jadi kita yang macam tak pandai nak hadis Al-Quran apa semua ni, sampailah. Kita boleh forward saja. Lepas kita dah bagi logik akal tu, kita forward dah video kat dia ni, cuba hang tengok ni. Cantik. Macam itulah. Saya nak kongsi lah kan. Jadi kita semua ni, sebab sekarang zaman dunia media sosial, jangan takut nak share. Share saja. Setuju. Kadang-kadang kali pertama mereka tengok, apa ni kan? Ini geng W ni. Kan? ANW, right? ANW depan ni belakang. Tapi disebabkan akal kita ni mungkin lah kan, akal kita ni dia haus kepada nak penjelasan tu, dia akan buka tengok. Betul. Kita harap-harap macam itulah. Hidayah Allah akan bagilah. Betul, saya sokong. Hidayah Allah punya. Last kali saya nak cerita lah. Dulu di office saya ni, memang saya ni kena lah kan. Okey. Geng W kan. Tapi bila time nak bayar zakat dengan cukai convert tu kan. Depa ni lagi W daripada saya. Lagi banyak mazhab dia ambil Ya, betul. Okey, sekian. Tapi cantik dah sahabat-sahabat. Bagus apa yang sahabat kita sebut berkaitan tentang isu ni. Kita tak cukup masa sahabat-sahabat. Saya tahu ramai sangat nak sebut lagi, nak sembang lagi, nak bagi pandangan lagi, nak cerita banyak lagi. Tolong cerita kepada orang lain juga. Kita ada media sosial, kita bagi tahu dekat sana. Jangan takut. Kalau orang yang bawa cerita khurafat, mereka tak takut. Dalam TikTok ganeh, dalam YouTube ganeh. Mereka tak takut cerita tentang khurafat. Kita yang sebut tentang kebenaran, takkan kita nak kecut. Jadi, dalam masa tempoh yang cukup singkat ni, kita bagi penggulungan sahabat sana. Kita bagi sahabat kita dulu. Bagi sambung sikit, kemudian bagi penggulungan insyaAllah. Okey, baik. Penggulungan terus Ustaz Pleno. Silakan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa yang paling penting bila kita sembang tentang khurafat, syirik ni apa semua, semestinya kita nak membendung, kita nak membantras perbuatan-perbuatan syirik dan khurafat ini. Dan usaha ini tidak boleh sekadar dilakukan oleh
mereka-mereka yang bergelar ustaz ataupun pegawai-pegawai agama saja. Tetapi dia adalah tanggungjawab kita yang bergelar Muslim. Anda semua Muslim, betul tak? Betul. Ada yang bukan Muslim sini? Kalau ada yang bukan Muslim boleh pergi bos kami, pada Center of Wisdom, kami bagi Al-Quran. Yang belakang tu je Mustafa. So, kita sama-sama lakukan, share. Kita punya asatiza, bila mereka ada kuliah-kuliah kita share. Kita share banyak-banyak kepada kawan-kawan kita. Boleh? Boleh? Padu. Okey. Okey, terima kasih. Jadi guys, Ya, untuk Tafadhal. saya senang saja. Apa yang saya share dekat anak-anak saya, satu, yang paling penting. Yang paling penting, macam abang cakap tadi, jangan isu berat-berat. Isu yang paling ringan sekali, yang paling kita kena fokus, solat. Okey? Solat itu yang paling penting. Solat itu adalah tanda kita terima kasih dekat Allah. Betul? Tanda kita berterima kasih dekat Allah. Sebab itu bila kita hayya 'alas solah, makna dalam bahasa Inggeris, let's perform the solah. Betul? Let's perform the prayer. Betul? Let's perform the solah. Solat itu adalah tanda terima kasih kita dekat Allah. Jadi kita cek solat kita macam mana kita terima kasih. Contoh, Syabuddin belanja saya makan. Dan belanja Mercelus makan. Okay? Saya cakap dengan Syabuddin, oh thank you, sedap. And then dia cakap, sedap makan. Tapi akak cakap dekat Syabuddin yang belanja makan tadi, ya Allah Syabuddin, terima kasih sangat-sangat. Moga dimurahkan rezeki, ditambahkan lagi rezeki, diberkati. Antara kami bertiga, mana yang terbaik ucap terima kasih? Yang doa tadi. Akak tadi, betul? Macam itulah kita berterima kasih. Macam mana kita berterima kasih dekat Allah? Dengan solat kita. Kita kena pastikan khusyuk dan tawaduk tu ada dalam solat kita. Selalunya kita fail sebab solat ini tidak lain hanya memuji Allah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Betul? Betul. Lepas tu lah sekali apa? At-tahiyatul mubarakatuh. Segala persembahan yang aku buat ini lillah. Tu lillah. Betul? Ia adalah satu persembahan untuk Allah. Betul? Selalu kita fail kat mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Natang apa dia sebut, tak tahu. Sebenarnya situlah satu-satunya tempat kita. Betul. Kita bermohon keampunan. Rabbir firli. Maknanya? Ya Allah ampunkan dosa. Warhamni. Nampak? Senang tak aku? Sayang. Wajburni. Aku lepas ni aku jadi translator lah. Ya. Itu translator. Warfa'ni. Angkat aku insyaAllah. Wahzuhni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Itulah satu-satunya tempat kita bermohon keampunan. Yang lain semua kita memuji. Betul. Itu kadang-kadang kita tak sedar. Allahu Akbar. Tak habis lagi. Dah Allahu Akbar dah. Betul. Jadi tolonglah beri sedikit masa dan perhatian dekat solat kita supaya khusyuk dan tawaduk. Khusyuk dalam solat macam mana? Khusyuk susah. No, khusyuk senang. Khusyuk awak faham apa awak baca. Allahu Akbar makna dia? Betul. Allahu Akbar. That means awak faham awak baca. Cantik. Okay? Dan satu lagi saya nak bagi tahu as a celebrity. Okey. Okay? Jangan malu dan jangan segan kalau kepada selebriti yang termasuk bini saya yang tidak bertudung. Saya satu je saya nak bagi tahu. Jangan menghukum dan menghukum orang-orang yang mungkin lain daripada kita atau tidak mengikut kita. Kita hanya beri satu mereka jalan dan pilihan dekat diorang. Ingat, wanita-wanita. Saya selalu cakap dekat bini saya. Tak bertudung belum tentu tak solat. Yang bertudung belum tentu solat. Dan yang solat belum tentu dia faham apa dia solat. Apatah lagi orang yang bertudung yang tak solat. Minta maaf sikit lagi. Kalau saya sebagai jangan tutup mic. Depa kacau. Kalau saya, ini untuk perempuan lah sorry saya take sini sikit. Kalau saya diberi pilihan antara dua pilihan ni je ada. Perempuan yang tak bertudung tapi solat tetap dengan perempuan yang bertudung tapi tak solat. Dua pilihan ni, saya tak ada pilihan lain. Saya pilih perempuan yang tidak bertudung tapi solat. Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya bila dia solat, dia ada tempat untuk dia mengadu. Dia ada tempat untuk dia bergantung. Daripada perempuan yang bertudung tetapi tiada tempat untuk dia bergantung. Sebab saya percaya satu hari nanti apabila dia mengadu dan ada tempat bergantung, sebab hidayah itu milik
Allah bukan milik suami dia. Cantik, Berbalik kepada kes sini tadi. Minta maaf. Berbalik kepada sini. Silakan. Bagus tu Padu. Jadi kita dapat faham daripada isu ini, isu khurafat dan seumpama dengannya, ia berkaitan tentang bagaimana kita meletakkan iman di dalam diri kita. Itu yang paling utama dan moga-moga saya mengharapkan daripada sesi react kita ini kita dapat manfaat yang sama-sama. Kalau ada kekurangan daripada pihak kami, ini maksudnya kekurangan peribadi kami di dalam berusaha untuk memperbaiki diri dan juga memberikan jawapan kepada anda. Anda sendiri mungkin ada kefahaman yang berbeza dengan orang yang berada di hadapan ini dan itu tidak ada masalah. Yang penting kita sama-sama bergerak dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Tu dia tunjuk baju. Ya, tak apa saya aku bagi. Projek memandaikan umat dengan ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian daripada jalan-jalan yang akhirnya kita bertemu di dalam syurga nanti. Allahumma amin. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kita. Saya minta maaf sekali lagi tak dapat kita react terlalu panjang. Sekejap lagi kita ada program yang lain. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.